Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, jumpa lagi kita hari ini. Okey, dalam slot PDPR bersama dengan Cikgu Sawani. Okey, cikgu nak tanyalah sebelum kita mula kelas, berapa orang yang bila bangun pagi, dia terus pergi tengok cermin? Dia tengok muka dia dulu, dia belik-belik muka dia, dia betul-betulkan rambut dia. Berapa orang yang macam tu? Tak tahu dah berapa orang kan. Cikgu rasa semua macam tu, termasuk cikgu lah. Okey. Dah tengok muka, belik-belik muka, betul-betulkan rambut. Itu belum belum gosok gigi lagi kan? Okey. Kenapa macam tu eh? Kenapa macam tu? Okey, sebab apa tahu? Sebab kita kalau tengok rambut tu kusut-kusut, kita rasa nak betulkan rambut kan? Nak bagi nampak handsome walaupun kita yang tengok. Okey. Jadi topik kita hari ni peningkatan kendiri. Apa dia peningkatan kendiri? Kita bila kita betulkan rambut kita rasa macam confident sikit. Macam okey lah aku hari ni. Lepas mandi, lepas siap-siap semua. Okay. Sebab kita nak rasa lebih lebih confident berjumpa orang. Kadang-kadang kita bersiap elok-elok ni bukan untuk orang pun. Kita rasa untuk diri kita sendirilah. Keyakinan diri kita sendiri ya. Itu yang kita panggil peningkatan kendiri. Kita tengok apa dia maksud sebenar topik peningkatan kendiri. Okey, sebelum kita terus mendalami topik ni, kita tengok dulu. Okay, selepas akhir pengajaran nanti, apakah objektif yang pelajar kena capai? So, untuk topik hari ni, dia ada 7 objektif. Tapi kita buat 3 saja dulu, lagi 4 kita sambung pada sesi akan datang. Okey, apa yang 3 tu? Yang pertama tengok. Okey, di akhir pengajaran pelajar kena mengenal 7 aspek kelebihan dan kelemahan diri dia. Setiap orang ni ada kelemahan, ada kelebihan dia tapi dia tak perasan pun. Tak tahu kenapa orang tak suka dia, kenapa orang suka dia, kenapa orang tu ramai peminat, kenapa kita tak ada peminat. So kita kena tahulah. Okey, 7 kelebihan dan kelemahan diri kita. Okay. Yang kedua, pelajar dapat menerangkan maksud. Okay. Menerangkan maksud dan kepentingan peningkatan kendiri. Kenapa kita kena meningkatkan diri kita? Kenapa kita kena naikkan diri kita? Ada sebab-sebab dia. Okay. Yang ketiga, pelajar mesti dapat menjelaskan kaedah untuk mendapatkan maklum balas dalam proses peningkatan kendiri. Maksud macam ni. Kaedah dia dia ada 2 kaedah. Ini kaedah secara formal lah. Okay, ada 2 kaedah. Dalam kita nak kenal. Kita ni hala tuju kerjaya kita ke mana? Aliran sesuai dengan kita yang mana? Kita tak tahu. Jadi dalam topik ni nanti kita ada 2 kaedah untuk mendapatkan maklum balas nak kenal pasti proses peningkatan diri kita. Baik, kita pergi kepada objektif kita yang pertama tadi iaitu mengenal 7 aspek kelemahan dan kelebihan diri kita. Mengenal diri ya. Okey. Yang pertama, mengenal diri. 7 aspek. Yang pertama kita tengok daripada aspek fizikal. Fizikal ni tubuh badan. Yang kita tengok luaran. Okey. Sifat tubuh badan kita sendiri itu macam mana? Ada sifat fizikal yang boleh diperbaiki dan ada sifat fizikal yang tak boleh diperbaiki. Sifat tubuh badan yang boleh diperbaiki contoh dia kekemasan diri, penampilan kita, pakaian kita, macam mana? Ada yang kita tak boleh baiki, ada yang kita boleh baiki. Perbaikilah kelemahan yang kita boleh baiki tu. Kalau macam rupa kita dah kulit kita tak cerah, muka kita bulat, itu kita tak nak perbaiki dah, benda tu yang Tuhan dah bagi. Kita kena belajar terima kelebihan dan kekuatan diri kita sendiri. Tapi yang boleh baiki apa dia? Kekemasan diri lah. Pakaian, penampilan diri. Itu sifat fizikal yang boleh diperbaiki. Dan kalau kita kena belajar positif. Positif menerima kekuatan dan kelemahan diri. Seterusnya yang kedua, kita tengok kebolehan. Kebolehan bermaksud kemampuan seseorang itu melakukan sesuatu tugas ataupun kemahiran tertentu. Macam mana dia nak tahu dia ada kebolehan? Dia kena mencuba.
mencuba sesuatu yang baru. Try buat dulu. Okay, boleh ke tak boleh? Kadang-kadang kita rasa macam, tak boleh lah, tak boleh lah. Tapi bila kita cuba buat, kita paksa diri kita buat, rupanya kita mampu buat sesuatu benda tu. Okay, yang ketiga aspek kemahiran. Setiap individu berbeza dari segi keupayaan dia untuk berfikir. Okay, ada orang dia cepat tangkap, cepat belajar. Apa yang cikgu bagi tahu, apa yang cikgu terang, dia cepat faham. Okay, itu kebolehan dia. Dan dia, ada orang dia mudah menghafal, mudah ingat. Kita sebut sekali je, dia hafal dah, dia ingat dah, dia simpan dalam kepala dia. Macam otak komputer kan. Okay, ada orang dia boleh menganalisis, menganalisis dengan cepat. Dia faham, tengok keadaan tu, masalah tu dia tahu. Ini nanti jadi macam ni. Itu kemahiran setiap orang lah. Okay, jadi setiap individu mempunyai aras kognitif yang berlainan. Ini kita panggil aras kognitif. Contoh kalau kita susah nak mengingat sesuatu fakta, susah nak hafal, apa kita nak kena buat? Kita tahu tu kelemahan kita kan? Apa nak kena buat? Nak perbaiki kelemahan tu macam mana? Okay, kita kena selalu ulang, selalu ulang. Ulang, baca dan buat latihan. Itu cara kita nak perbaiki kelemahan. Okay, seterusnya aspek yang keempat ialah minat. Ada orang dia minat nak menyanyi. Tapi tak semestinya dia pandai menyanyi kan. Okay, minat ialah keinginan atau kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu aktiviti yang dapat memberikan kepuasan. Nyanyi yang cikgu sebut tadi tu. Okay, suka menyanyi dalam bilik air. Dia suka menyanyi tapi tak semestinya suara dia sedap. Okay, minat. Ada orang dia minat, hobi dia minat nak buat memasak, minat nak buat kek, minat berniaga tapi dia tak pandai. Okay, apa yang nak kena buat? Nak perbaiki minat tu. Hobi dia macam tu. Okay, belajarlah. Cari orang yang pandai, cari guru, belajar. Supaya minat yang kita ada tu, kita boleh generate dia. Okay, jana dia untuk menjadi sesuatu yang lebih berfaedah. Okay, seterusnya kita tengok yang kelima, iaitu bakat. Bakat merupakan kebolehan semula jadi seseorang. Okay. Dia ada bakat untuk menyanyi, untuk berpidato. Okay. Macam-macam bakat ada. Bakat melukis. Itu bakat semula jadi kurniaan Tuhan lah. Okay. Bagi mencapai kejayaan, bakat tu boleh diasuh, boleh diasah dengan latihan. Okay. Kalau minat menyanyi, minat tadi kan, minat dan dia ada bakat. Asah dia, asuh bakat tu, jumpa dengan guru vokal. Kalau bakat dia ada bakat berlakon, okay, kemahiran dia menghafal skrip, okay, kita asuh dia, hantar dia ke kelas-kelas, kelas lakonan, kelas teater, okay, bakat tu boleh diasuh dengan latihan. Okay, bakat tu kebolehan semula jadi, perlu latihan untuk mencapai kejayaan. Alright, seterusnya yang keenam, sikap. Okay, kita mengenal diri kita mengenal kawan kita mengenal persekitaran kita yang berada di sekitar kita, sikap dia. Kita tengok sikap kita, okay, dari segi apa? Pergaulan. Kita kenal, kita bergaul dengan dia, baru kita kenal dia. Kadang kita tengok orang ni muka dia serius je, muka dia masam je. Tapi bila kita bergaul dengan dia, kita tahu, dia ni peramah rupanya, baik hati rupanya orang ni. Okay, interaksi, bila kita berinteraksi dengan dia, faham dia, dia ni nampak muka ganas tapi lembut orangnya. Okay, dan aktiviti sosial, macam mana dia bergaul dengan masyarakat sekitar dia. Bila ada aktiviti, kalau di kampung kan, ada aktiviti baca Yasin, kenduri kan. Macam mana dia bergaul. Dalam kumpulan yang ramai. Boleh tengok sikap seseorang tu. Ada orang ni dia sombong. Muka baik tapi sombong. So kita nak nilai seseorang tu susah. Jadi kita tengok aspek inilah. Bila kita bergaul dengan dia, kita bercakap dengan dia, berinteraksi dengan dia. Okay, baru kita faham. Orang ni orang yang macam mana. Okay, seterusnya yang last, akhir sekali. Yang ketujuh, nilai. Nilai merupakan pegangan, prinsip. Okay, seseorang terhadap sesuatu perkara. Okay. Apa dia? Pegangan, prinsip dan pertimbangan. Dia dah letakkan pegangan dia. Okey, aku nak benda ni menjadi macam ni.
prinsip aku macam ni. Aku tak suka orang kacau aku. Aku takkan kacau orang. Okay, itu pegangan dia. Okay. Tapi pegangan ni pun kita tengok juga nilai ni ada dua. Dari segi kebendaan dan bukan kebendaan lah. Kalau kebendaan ni dari aspek apa? Material. Okay, dia suka berkawan dengan orang yang bergaya. Orang yang beli barang mahal-mahal, branded. Okay, itu dari segi kebendaan. Nak kawan dengan orang kaya aja. Okay, kalau yang bukan kebendaan ni apa? Dia ni dia tak memilih siapa. Asalkan orang tu baik. Bolehlah berkawan dengan dia. Okay, banyaklah. Okay, banyak aspek lah yang kita nilai. Okay, 7 aspek ini, 7 aspek yang kita belajar ni, okay, ini kaedah kita nak kenal diri kita dan kita nak kenal siapa kawan kita. Ada 7 ni, fizikal, kebolehan, kemahiran, minat, bakat, sikap, nilai. Okay, so objektif kita yang pertama tadi ialah mengenal 7 aspek dari segi kelemahan dan kelebihan diri. Okay. Okay. Kita tengok topik yang kedua iaitu peningkatan diri. Tengok. Why me? Mengapa saya? Tengok fizikal dia. Fizikal saya macam ni. Tengok kawan sebelah ni cantiknya. Kenapa saya macam ni? Tengok orang ni macam ni. Saya teringin kat dia tapi saya macam ni. Mengapa saya? Tengok orang ni berjaya jadi doktor. Saya macam ni. Mengapa saya macam ni? Ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang tu. Banyak faktor kenapa dia jadi macam tu. Dan ada juga banyak cara untuk kita meningkatkan diri kita. Peningkatan diri boleh berlaku sekiranya kita nak kita meningkat. Semua tu datang daripada dalam diri kita sendiri. Okey, apa dia maksud peningkatan diri? Okey, peningkatan diri merupakan persepsi seseorang tentang diri dia dan juga orang di sekeliling dia. Dari segi penilaian, pandangan, tanggapan dan kepercayaan terhadap kekuatan dan kelemahan diri, sama ada positif ataupun negatif. Konsep ini dipengaruhi oleh aspek jasmani, psikologi dan pengalaman pembelajaran ketika kecil. Bagi orang yang positif, bila menerima maklum balas ataupun komen daripada kawan ataupun orang di sekitar, dia dapat terima. Contoh, kawan dia komen, awak ni macam ni, perangai awak macam ni, saya tak sukalah, awak macam tu, tak elok. Jadi orang yang positif dapat terima pandangan orang pada dia. Tapi bagi orang yang negatif, dia akan marah. Saya macam ni, awak kena terima saya. Dia paksa orang terima dia. Itu orang yang negatif lah. Dia tak dapat terima. Secara tak langsung, orang yang positif ni dapat meningkatkan diri dia lah. Sebab dia boleh menerima kekurangan ataupun teguran orang. Tapi orang yang negatif, dia menganggap diri dia dah betul. Dia tak mau terima dah pandangan orang lain. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Faktor yang mempengaruhi peningkatan diri seseorang. Ada dua. Yang pertama, dari segi genetik. Yang kedua, dari segi persekitaran. Genetik ni macam mana? Genetik ini, contoh dia, dia melibatkan kecerdasan emosi dan bentuk tubuh badan. Baka, keturunan. Contohnya, dalam keluarga. Hubungan dalam keluarga, emosi awal dengan ibu bapa yang dapat meluangkan banyak masa bersama-sama dengan anak, dapat mempengaruhi emosi secara mendalam, membina keyakinan diri anak-anak dan sekiranya keluarga tu keluarga yang pemarah, pemarah, dia mempengaruhi membentuk emosi anak dia juga jadi seorang yang mudah marah. Itu kita panggil faktor genetik. Faktor persekitaran pula, rakan sebaya. Dia berkawan dengan siapa? Kelompok kawan dia. Kalau dia kawan dengan orang yang positif, orang yang baik, faktor itu juga mempengaruhi membentuk diri dia menjadi orang yang positif.
Sebab itulah orang kata kalau kita kawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita akan melekat bau minyak wangi tu kat badan kita. Kan? Itu bagi faktor persekitaran. Okay, tindak tanduk rakan sebaya kita yang berada di sekitar kita. Okay? Membentuk diri kita jadi siapa. Jadi pandai-pandai pilih kawan. Okay, kita bila sebagai remaja ni, peningkatan kendiri ni penting lah. Okay, supaya dapat buat keputusan dan menentukan setiap tindakan yang kita ambil tu betul. Okay. Bila remaja ni, kebanyakan remaja dia sudah agak renggang daripada keluarga. Okay. Yang rapat dengan dia adalah rakan sebaya dia. Jadi sangat penting memilih rakan yang betul, rakan yang baik. Bukan bermaksud kita tak kawan dengan orang yang tak elok, tapi kalau sebagai remaja kita diberi pilihan. Okay? Kita nak kawan dengan siapa. Pilihlah kawan yang serasi dengan kita, yang baik, yang boleh membentuk kita menjadi orang yang lebih baik. Alright, kita tengok ni. Tingkah laku positif dan tingkah laku negatif. Perbezaan dia. Tengok ya. Tingkah laku positif. Orang yang positif, dia beri perhatian kepada kebolehan dan potensi diri dia. Dia tahu dia mampu buat ni. Dia minat. Dan dia bagi perhatian pada kebolehan dia. Dia asah bakat dia. Okay? Dia ambil kira pandangan orang lain. Okay? Kemudian dia berusaha untuk mengatasi kelemahan diri dia. Okay? Ini bukan bermaksud dia tak tetap pendirian. Tetapi bila dia melihat komen ataupun pandangan orang pada dia, okay, awak ni pemarah lah, awak ni pemboros lah, jadi dia usaha untuk perbaiki kelemahan diri dia. Okay, dia optimis, dia positif. Okay, dia menerima hakikat diri dia. Oh, saya ni memang dilahirkan sebagai pendek. Tak apa, ini adalah diri saya. Saya terima diri saya sebagai seorang yang pendek. So, benda tu bagi dia bukan satu kelemahan dan diterima sebagai suatu anugerah daripada Tuhan. Dia merancang dan menetapkan matlamat dia. Apa dia nak jadi masa depan. Ke mana hala tuju dia. Dan dia juga menggunakan pengalaman yang lepas. Okay, kalau buat macam ni, dia jadi gagal. Okay, kalau buat macam ni, jadi lulus. Kalau buat macam ni, kawan ramai. Buat macam ni, kawan lari daripada dia. Okay. Ini adalah orang yang positif. Dia belajar daripada pengalaman. Dan dia tak ulang lagi kesilapan yang sama. Baik. Orang yang negatif. Dia suka banding-bandingkan kekurangan diri dia. Okay. Dia rasa dia marah. Dia marah kenapa dia macam ni. Kenapa orang tu lebih hebat pada dia. Dia marah. Tak puas hati. Dan dia tak berani. Okay. Dia tak berani nak buat sesuatu yang baru. Dia tak dapat bergaul dengan mesra. Cepat marah. Okay. Dan dia juga seorang yang kaki bangkang. Pesimis. Semua orang buat, semua tak betul. Semua tak kena. Iaitu orang yang negatif. Okey, ingat tadi slide yang kedua tadi tentang objektif kita. Yang ketiga, iaitu apa dia? Bagaimana kita nak tahu, apa kita nak kenal pasti kebolehan diri kita. Okey, dengan mendapatkan maklum balas. Okey, ada dua kaedah maklum balas, iaitu ujian psikometrik dan ujian aptitude. Biasanya dia buat di sekolah kan? Ujian psikometrik, ujian segak, ujian apa lagi? Satu lagi ujian. PAJSK. Okay, itu untuk mendapatkan maklum balas mengenal diri kita. Okay, ujian psikometrik ni apa dia? Ujian psikometrik ialah satu proses atau prosedur yang sistematik untuk memerhati tingkah laku manusia dan diterangkan dalam bentuk skala numerikal, number, okay, ataupun kategori. Ya, prosedur dia untuk memerhati tingkah laku manusia ya. Okey, tujuan untuk mengukur yang pertama ya, tujuan psikometrik ialah untuk mengukur kebolehan, minat, sikap, personaliti kita, kecenderungan, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. Yang kedua, ujian psikometrik untuk memberi pendedahan kerjaya. Hala tuju kerja yang sesuai dengan diri seseorang tu. Dan yang ketiga, memahami perbezaan setiap individu. Bermaknanya setiap orang tidak sama. Walaupun dalam satu adik-beradik ada 10 orang, tak sama walaupun mak ayah yang sama. Okay. Ujian aptitude untuk mengenal pasti kebolehan atau bakat semula
semula jadi. Tujuan dia untuk menilai kesediaan, potensi, kesesuaian dan meramal kejayaan murid. Yang kedua, ujian aptitud memberi gambaran jenis, bidang atau aliran yang sesuai dengan diri seseorang.